Hai. Alright. So, last week saya ada bagi kamu nota tentang perbezaan antara pertumbuhan sekunder dengan pertumbuhan primer kan? Okay. So, untuk hari ni kita nak habiskan satu bab ni. Okay? Tak banyak lagi tinggal dan saya akan bagi kamu latihan berdasarkan video hari ni lah. Okay? So now, minggu lepas kita dah belajar apa itu pertumbuhan sekunder, apa itu pertumbuhan primer, perbezaan dia. So, hari ini kita tengok balik dalam bentuk rumusan perbandingan antara kedua-dua tu. Okay, kalau kamu tengok sini, perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam pertumbuhan Unicode. Apa itu Unicode dulu? Okay, sebenarnya Unicode ini adalah maksud dia decode. Okey, dia bukannya nama baru. Dia macam macam ni. Kan kita dah belajar sebelum ni, kita ada dua jenis kotiledon kan? Monokotiledon dengan dikotiledon. Monokotiledon contoh macam buah jagung, pokok jagung macam tu. Dan dikotiledon macam kacang hijau. Ingat tak? Kamu dah belajar waktu form 1 ke waktu form 3. Alright. So sekarang apa tu Unicode? Unicode adalah nama lain bagi dikotiledon. Kenapa orang guna Unicode sekarang? Sebab dikotiledon ini, pokok-pokok dikotiledon ini kebanyakannya adalah pokok yang berevolusi. Okey, yang kerap berevolusi. Jadi sekarang saintis dia bagi nama baru. Bukan nama baru, dia macam ada pengelasan sedikit baru untuk bezakan Unicode dengan dikotiledon. Unicode adalah merujuk kepada true dikotiledon ataupun pokok-pokok dikotiledon yang tak evolusi, yang awal-awal dulu. Okey, dikotiledon kata umum dia. Eudikotiledon merujuk kepada yang terawal, dikotiledon yang terawal. Okey? Saya harap kau faham. Right. Now, kembali kepada jadual kita ni, kita tengok perbandingan dia. Bila ada perbandingan, ingat, nanti kalau ujian, kalau soalan itu tanya pasal perbandingan antara sesuatu, first you have to mention, cakap pasal persamaan, and then baru cakap pasal perbezaan. Macam tu maksud dia perbandingan. Okey, ada persamaan dengan perbezaan. Now, persamaan mereka untuk pertumbuhan primer dan sekunder, first ialah kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Betul lah kan? Primer secara atas, apex, manakala sekunder lateral. Okey. Kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Ialah sebab dikot ataupun Unicode kebanyakannya adalah tumbuhan berkayu. Kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Okey. Mitosis maksud dia tak ada melibatkan sel seks lah. Sebab itulah maksud dia. Alright. Perbezaan, kita tengok tisu meristem yang terlibat. Untuk primer, meristem apex, iaitu di hujung pucuk dan di hujung akar. And then pertumbuhan sekunder ialah meristem lateral, cambium vascular dan cambium gabus. Okay, dekat area phloem tu, dekat area batang tu. Now, bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan untuk primer berlaku pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda, dan untuk pertumbuhan sekunder berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti pada batang dan akar yang telah matang. Okey. Next, arah pertumbuhan. Pertumbuhan berlaku secara memanjang untuk primer, ke atas ke bawah, dan pertumbuhan berlaku secara jejari untuk sekunder, ukur lilit jari. Okey. Dan kesan pertumbuhan, peningkatan kepanjangan batang dan akar tumbuhan, dan untuk pertumbuhan sekunder, peningkatan ukur lilit batang dan akar tumbuhan. Tisu dan struktur yang terbentuk, epidermis, korteks dan tisu vaskular primer, xilem primer dan phloem primer untuk pertumbuhan primer, dan untuk pertumbuhan sekunder, kulit kayu, periderma, cambium dan tisu gabus, lentisel dan tisu vaskular sekunder, xilem sekunder dan phloem sekunder. Okey, kamu ingat ada beza phloem primer dengan phloem sekunder. Itu ada beza dia.
Okey, kedudukan dia berbeza. Ketebalan kayu. Untuk pertumbuhan primer, kulit kayu yang nipis, manakala untuk sekunder, kulit kayu yang tebal. Dan kehadiran gelang tahunan. Maksudnya setiap tahun ada gelang ke tak. Untuk pertumbuhan primer tidak mempunyai gelang tahunan, manakala gelang tahunan pada untuk pertumbuhan sekunder mempunyai gelang tahunan pada batang pokok. Okey. Sebab tu kalau kamu potong batang pokok, kalau kamu pernah lah memotong batang pokok, nak melukis ni. Alright, here's the thing. Alright, so let's say ini pokok. Okay, cantik akar dia. Okay, so if you potong pokok, kamu akan nampak dia bentuk ada benda macam ni. Apa benda tu? Inilah dipanggil sebagai gelang tahunan. Okey, kalau saintis dia akan, kalau ini ada pokok kan, mereka akan tebang pokok. Bukan tebang, dia akan keluarkan macam ni, dia bentuk pizza macam tu, mereka akan keluarkan. Macam tu. So, saintis akan nampak berapa ukur lilit dia tanpa perlu memusnahkan pokok ini. Kamu rasa mati tak pokok ni kalau dibuat macam ni? Okey, kamu rasa mati tak? Jawapannya ialah tak, sebab dia ambil tu bahagian sikit je. Phloem dengan xylem banyak je tempat lain-lain kan. Jadi tak mati pun. Itulah kelebihan pokok berkayu. Cuma takut kena serangga ke apa-apa je lah. Itu je lah. Tapi saintis akan ambil macam ni, kira dia punya ni, dan tahu beberapa daripada gelang tahunan ni, tahu berapa umur pokok itu. Ini untuk pokok yang berkayu. Pokok yang besar-besar macam pokok durian. Pokok apa lagi yang besar? Balak. Anything about pembalakan lah. Pokok-pokok balak tu. Okay. Alright. Okay. Yang ini saya akan bagi kamu gambar ni nanti. Snap gambar ni untuk kamu. Kita baca sama dulu. Kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Okay. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana dapat menghasilkan kayu balak. Yes, seperti meranti. Okay, ini nama nama saintifik bagi meranti. Shorea species dan Balanocarpus species. Cenggal. Cenggal ni yang berwangi tu rasanya. Okey. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah, bot, perabot, pagar pintu dan lain-lain. Okay, basically semua ni adalah point kamu. Kalau soalan tu contohnya, soalan ujian ataupun latihan, apakah kepentingan pertumbuhan sekunder dari segi bidang ekonomi negara? So you can say about pembalakan. So bila ada pembalakan, pembangunan, kamu boleh buat perabot, rumah, anything dengan menggunakan dengan apa nama dia tadi? Pertumbuhan sekunder ni tadilah. And then sini ialah dia kata lagi kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti merawan dan meranti menghasilkan resin dan minyak. Bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Okey. Tumbuhan berbunga dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Jualan buah-buahan seperti mangga, manggis, itu hasil daripada pokok mengalami pertumbuhan sekunder dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. So basically this is your point untuk jawab soalan-soalan yang merujuk kepada kepentingan tumbuhan sekunder. Okey, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Alright, so ini bukan soal tak nak saya bagi kamu nanti. Ini dia. Okey, subtopik terakhir. Kita nak tengok tentang tumbuhan yang hidup bermusim macam mana. Ada 3 jenis, okey, tumbuhan bermusim. Satu musim, 2 musim, dan satu lagi ialah saka. Okey. Macam mana saka tu? Bantu ke apa ke? Alright, kita tengok yang semusim dulu. Kata kunci dia, tumbuhan semusim ialah tumbuhan yang mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun. So, satu musim bersamaan dengan 1 tahun. Okey. So, ada tumbuhan yang kita boleh tanam sekali je setahun. Sebagai contoh, padi. Kamu sendiri kan? Ada mana tahu ada yang mak bapak tanam padi. Kamu cuma boleh tanam padi setahun sekali je kan?
Okey, menuai sekali je. Macam tu. Pokok labu, pokok tembikai. Apa jadi dengan tumbuhan semut sini? Tumbuhan ini biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologinya. Which is betul lah. Padi lepas kamu tuai, matilah. Dia tak akan berbuah kali kedua. Macam tu. Okey. Bermula daripada percambahan sehingga diakhiri dengan berbunga atau menghasilkan biji benih. Okey. Macam pokok tembikai, dia ada buah kan? After dia berbuah, dia mati. So macam mana dia nak membiak lagi? Daripada buah tu ada biji dia. So biji dia tu nanti kalaulah tembikai tu tak diambil, dia mereput kat situ, biji dia tu akan jadi hidupan yang baru. Okey, macam itulah mereka membiak. Next, tumbuhan dui musim. Okey, so tumbuhan dui musim merujuk kepada mengambil masa 2 tahun dengan 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitaran hidupnya. Tadi semusim, 1 tahun untuk one cycle, satu kitaran. Tapi kalau dui musim, 2 tahun untuk satu kitaran. Okey. Ada beza antara musim pertama waktu fasa pertama dan fasa kedua. Okey, tengok fasa pertama dia. Pada pertumbuhan pertama ialah pertumbuhan tampang, iaitu pertumbuhan struktur akar, daun dan batang. Manakala musim pertumbuhan kedua ialah pembiakan. So first musim adalah untuk dia membesarkan diri dia. Second musim adalah untuk dia membiak. Okey, kebanyakan tumbuhan dui musim tumbuh di kawasan beriklim sederhana. Okey, kita ni kira iklim sederhana lah, khatulistiwa. Or not? No. We are khatulistiwa. Sederhana is yang macam kat gunung-gunung yang sejuk sikit. Setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Apabila musim bunga dan musim panas, pertumbuhan kedua diteruskan sebagai persediaan untuk membiak. Tumbuhan akan berbunga, menghasilkan buah serta biji benih dan akhirnya tumbuhan akan mati. Contoh tumbuhan dui musim ialah kobis, lobak merah, pokok bunga balong, ayam. Okey, kalau kamu perasan, kita tak ada musim sejuk negara kita, tapi still kita boleh tanam buah pokok lobak merah ini dengan kobis ni. Tapi di mana? Boleh ke kamu tanam suka hati? No, kan? So, selalunya kamu akan nampak dekat mana? Dekat area kawasan yang pegunungan tinggi. Sebagai contoh, kalau untuk negara kita, dekat Sabah, dekat Gunung Kinabalu tu, area tu, dan dekat Semenanjung kita ada Cameron Highland. Situ yang mereka akan banyak menanam pokok tumbuh-tumbuhan yang macam ni. Okey? Saya rasa kalau kita sini area mana? Bario ada. Okey. So next, sekarang adalah yang ketiga, jenis ketiga, iaitu tumbuhan saka. Saka ialah merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Okey, dia tak akan mati lepas bunga, lepas berbuah, dia tak mati. Dia makin hidup lagi, beberapa kali berbuah. Okey, contoh pokok saka ialah rumput. Okey, pokok bunga raya. Kalau kamu nampak bunga raya kita kat sekolah ni, dari zaman kamu form 1 sampai kamu form 5 sekarang, masih lagi hidup kan pokok bunga yang sama. Okey, kita tengok. Tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang bergantung kepada spesies dan keadaan. Tumbuhan saka dapat dikelaskan kepada 2 kategori, tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Agak-agak bunga raya apa? Berkayu ke herba? Okey, itu kamu fikir. Kebanyakan tumbuhan saka mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Okey. Saka apa ni? Bunga raya ni kayu ke tumbuhan herba? Alright, now ini adalah graf. Perlu ke kamu hafal graf ni? I don't think so. Tapi kamu kena faham cara nak baca graf. Okey. Kamu tengok sini kata, semasa di tingkatan 4, anda telah mempelajari lengkung pertumbuhan manusia dan haiwan berangka luar. Lengkung pertumbuhan bagi kebanyakan organisma berbentuk sigmoid. Apa itu sigmoid? Bentuk ni, bentuk
graf ni. Itulah maksud dia sigmoid. Bukan nama apa pun. Okey. Kita tengok tumbuhan untuk yang semusim. First, graf dia berbentuk sigmoid. Okey. Kedua, penurunan jisim kering di peringkat A. Okey, peringkat A ni penurunan jisim kering. Apa dia penurunan jisim kering? Okey, kita tengok makanan yang disimpan dalam kotiledon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Maksudnya, penurunan jisim kering ni, biji benih tu dia menjadi semakin kecut, ataupun bila kecut maksudnya ringan lah. Kenapa dia ringan? Sebab untuk tumbuhan tu tumbuh, dia kena ambil nutrien daripada kotiledon itu. Sampailah keluar sehelai daun ataupun 2 helai daun yang berwarna hijau, baru dia boleh buat proses fotosintesis, buat makanan sendiri. But before that happen, sebelum tu berlaku, dia kena ambil nutrien daripada kotiledon. Okey? Itu maksud dia ni. Peringkat B, kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Hal ini berlaku disebabkan tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. So, pokok yang dari kecil besar, so dia punya jisim kering pun bertambah lah. Okay, and then peringkat C, jisim kering malar. Kadar pertumbuhan sifar. Kalau padi dia dah warna kuning itu. Dia belum mati lagi, dia kan berbuah. Dia warna kuning yang kamu belum tuai. So kadar pertumbuhan sifar, tumbuhan matang pada peringkat ini. Dan D, kalau padi tadi lepas kamu tuai kan, dia dah akan susut. So inilah peringkat D, penurunan jisim kering. Berlaku secara perlahan disebabkan oleh penuaan, kadar fotosintesis rendah, keguguran daun dan bunga serta penyebaran biji benih. Okey, kalau macam apa lagi selain padi? Jagung. Jagung lepas dia, kalau kamu tak tuai jagung tu, dia akan reput sendiri kan dekat batang dia tu, dan pokok tu akan jadi warna kuning. So bila kuning, tak boleh dah nak buat fotosintesis sangat. So sebab itulah kadar fotosintesis dia rendah. Ini ialah peringkat D. Okey. Lengkung pertumbuhan tumbuhan dui musim. Okey. Tengok. First tahun dengan second tahun dibahagi oleh pembahagi dua yang warna biru tu. Apa nama dia? Line, dotted line. Garis berputus-putus. Okey, first kita tengok dulu. Lengkung pertumbuhan berbentuk dua lengkung sigmoid. Satu sigmoid sebelah kiri garis putus, sebelah kanan garis putus pun lengkung sigmoid yang kedua. Okey, musim pertumbuhan pertama, tumbuhan menghasilkan daun, berlakunya fotosintesis, makanan disimpan di dalam umbisi. Okey. Dan untuk musim kedua, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Okey. So, sebab itulah macam kita saya bagi contoh-contoh carrot tadi. First, sebab itulah carrot tu membesar. Yang kita makan tu sebenarnya adalah simpanan makanan dia sebenarnya. Simpanan makanan dia untuk membiak carrot yang kita makan tu. Macam apa lagi? Lobak putih pun sama. Kacang berapa kali kacang? Kacang tak? Okey. Next, last kali. Lengkung pertumbuhan tumbuhan saka. Lengkung pertumbuhan terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Okey. Maksud dia, ada nampak tak dotted line warna biru tu? Itu bentuk sigmoid sebenarnya. Tapi mereka sudah macam summarize. Garis tu jadi garis lengkung yang meningkat. Okey, lengkungan pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Okey, kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas. Kehormatan cahaya yang tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Okey, ini kalau untuk negara yang 4 musim. Macam untuk negara kita yang sentiasa ada matahari dan hujan. Okey, matahari sentiasa ada. So dia lagi tak nampak sangat sigmoid dia. Pertumbuhan dia lagi apa nama dia? Dia kata pertumbuhan dia lagi meningkat je lah sepanjang hayat dia. Okey, sebagai contoh pokok mangga. Setiap tahun kamu akan nampak dia semakin besar. Okey. Jadi
kalau kamu buat graf pertumbuhan berat dia, semakin lama semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Macam tu. Okey. Tak sama dengan pertumbuhan 2 musim dan semusim. So ini kamu nampak 3 graf ni. Okey. Ada beza. Of course ada beza. And ini kamu boleh buat sendirilah, tengok tujuan. Kesan bunyi terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. Kamu mainkan alat muzik dekat tumbuhan, menyanyi ke? Dan tengok ada beza tak? Satu tumbuhan kamu menyanyi, buat muzik dekat dia, satu lagi tak ada. What happened? Is there any difference? So you can do it. Saya akan snap gambar ni so that you can do it by yourself, bosan-bosan kat rumah. Okay, this one tak apalah. Ini best. Saya akan suruh kamu buat. Okay, kesan bunyi terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. Okay. Alright, what's this? Ini. And that's it. Okay, itu saja. Ini saya akan minta kamu buat nanti dalam nota kamu. Dan latihan ini nanti. Tak semua. Okay. Beberapa saya akan snap gambar untuk bagi pada kamu. Okay, itu saja. Saya harap kau faham. Anything you can ask me this week. So that's all. Bye.